Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Yang dah lama rasanya kita tidak bersiaran untuk tajuk-tajuk yang baru. Jadi cikgu memberi laluan sebenarnya, memandangkan semakin slow respon untuk kerja-kerja yang cikgu bagi, dan cikgu pun tak dapat apa-apa maklum balas tentang kerja pada modul. Jadi itu yang menyebabkan momentum kita agak perlahan, dan saya pun faham walaupun bahan dah ada dalam tangan, tapi suasana pembelajaran di rumah satu keadaan yang mencabar. Walau bagaimanapun sesi PDPC tetap perlu terus dijalankan. Jadi cikgu kena teruskan dengan tajuk yang baru, sebab kalau tak kita mungkin takkan sempat habiskan silibus. Jadi kita teruskan untuk bab 3. Bab 3 ni banyak teori saja, tak ada banyak sangat pengiraan. Jadi sebenarnya bab 2 adalah bab yang paling kritikal untuk tingkatan 4. Jadi awak dah melepasi fasa 1. Jadi bab 3 ni saya tak ada kebimbangan sangat. Cuma kenalah rajin baca dan hafal, ingat fakta-fakta bila tajuk-tajuk tu lebih kepada teori. Baik, kita mulakan tajuk yang baru, iaitu wang. Tahukah kamu, okey, apakah ini dan kegunaannya pada masa lalu? Okey, cengkerang kori ini digunakan sebagai salah satu nilai tukaran dagangan. Cengkerang siput gerus atau kori ini diikat antara satu sama lain sehingga berbentuk seperti rantai supaya mudah dibawa ke mana-mana. Okey, dulu bermula dengan sistem barter, sistem tukar barang. Lepas tu orang dulu mencari sesuatu yang dilihat sebagai berharga untuk dijadikan alat pertukaran barang. Okey, sebagai wang lah sebenarnya kalau kita sebut sekarang. Okey, seterusnya ini duit kita lah, RM10, wang kertas. Okey, jadi semua kenal Okey, dari pengetahuan sedia ada tentang kegunaan wang. Untuk apa biasanya kita guna wang? Untuk bayar makanan, untuk bayar tambang bas, untuk bayar yuran, untuk sedekah. Okey, sebutkan wang kertas Malaysia yang kamu tahu. Okey, RM1, RM2, RM5, RM10, RM100. Sebutkan duit shilling Malaysia yang kamu tahu. Tadi wang kertas, sekarang duit shilling. Okey, ini contoh duit shilling lah. Nyatakan cara jual beli yang kamu tahu. Macam mana? Bila kita jual barang, kita akan terima wang. Bila kita beli barang, kita akan beri wang. Okey, ini adalah dululah sistem barter. Okey, saya ada ayam, saya ada kambing. Tapi orang yang ada kambing tu dia harap dia dapat ikan. Tapi yang orang yang nak tukar dengan dia tu ada ayam. Jadi dia tak dapat penuhi apa yang dia nak. Orang yang ada ayam pula, dia nak sayur. Tapi orang yang dia jumpa tu ada kambing. Jadi dekat sini masalah pertukaran, masalah memenuhi dua kehendak yang serentak, tidak dapat memenuhi kehendak. Okey, jadi wujudlah wang, supaya apa saja barang yang kita nak, kita boleh tukar dengan wang, bukan lagi tukar barang dengan barang. Tahukah kamu sebelum wujudnya wang, apakah sistem yang digunakan untuk dapatkan barang keperluan? Okey, sistem barter lah. Sistem barter ialah sistem tukaran antara satu barang dengan barang yang lain. Tadi yang saya tunjuk situasi tadi tu adalah sistem barter. Baik, kita masuk kepada standard pembelajaran, menjelaskan fungsi wang. Okey, dalam tajuk ni awak kena tahu menjelaskan fungsi wang, menyatakan maksud wang, menyatakan jenis wang, menyenaraikan fungsi wang, menjelaskan fungsi wang, kelebihan sistem wang berbanding sistem barter. Okey, ini adalah maksud wang. Wang merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat dan dijadikan sebagai alat perantaraan pertukaran. Kenapa kita sebut mulakan wang ialah komoditi? Komoditi ni kita sifatkan dia sebagai satu benda yang berharga, yang ada nilai, yang nilainya tu
stabil dan diterima umum. Maknanya semua orang iktiraf benda tu sebagai bernilai. Contoh, komoditi. Kalau kita sebut komoditi, dekat Malaysia ni apa? Getah, kelapa sawit, biji timah, petroleum. Itu semua komoditi. Barang bahan mentah yang ada nilai. Okey, jadi wang pun dikategorikan sebagai komoditi. Sebab itulah ada perdagangan wang. Okey, forex, pasaran jual beli wang. Okey, wang merupakan komoditi atau benda yang diterima umum. Diterima umum ni maknanya diterima oleh semua lapisan masyarakat. Okey, di seluruh dunia. Dan dijadikan sebagai alat perantaraan pertukaran. Keyword dia dekat sini komoditi. Lepas tu diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, wang dapat digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Pada masa dahulu, pelbagai benda atau komoditi digunakan sebagai alat perantaraan pertukaran seperti kulit siput, rempah ratus, haiwan ternakan dan ketulan garam. Okey, masa dulu belum ada wang lah, jadi diorang guna alternatif. Ciri-ciri wang yang pertama, diterima umum. Yang kedua, penawarannya terhad. Yang ketiga, kestabilan nilai. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, mudah dibawa. Yang keenam, boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri-ciri wang. Diterima umum, penawaran terhad, kestabilan nilai, tahan lama, mudah dibawa, boleh dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil. Okey. Diterima umum. Mula-mula sekali kita tengok ciri yang pertama iaitu diterima umum. Wang mestilah boleh digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan dan untuk menjelaskan hutang. Maknanya semua orang yang berurus niaga boleh setuju menerima wang tu sebagai alat untuk membeli barang dan alat untuk menjelaskan hutang. Maknanya tak ada orang yang tak terima. Contoh, kalau kita beli barang, kita guna duit RM10. Semua orang terima duit RM10. Tapi kalau kita pergi bawa ketulan emas, kita beli barang, adakah semua orang terima sebagai alat untuk membeli barang? Emas dia komoditi, emas dia bernilai, tapi adakah dia diterima umum untuk ditukarkan dengan barang? Okey. Umi tengah kelas, tak boleh sayang. Okey. Jadi syarat yang pertama wang, ciri yang pertama mestilah diterima umum. Seterusnya, wang penawaran terhad. Wang mestilah mempunyai penawaran yang terhad. Semua faham penawaran terhad maknanya dia bukan sentiasa banyak ataupun tak ternilai banyaknya. Dia penawaran dia terhad. Untuk apa terhad? Untuk menjamin kestabilan nilainya dan mendapatkan keyakinan masyarakat. Kalau wang tu terlalu banyak di pasaran, Pak ni dia letak pokok. Maknanya kalau wang tu seperti daun kering yang gugur dari pokok, adakah wang tu bernilai? Kalau penawarannya terlalu banyak, tidak terhad, tentu nilai dia dah jadi tak stabil. Mesti orang pun makin lama bila nilai tak stabil, masyarakat jadi tak yakin dengan wang. Jadi mesti ciri yang seterusnya ialah penawaran wang terhad. Seterusnya, kestabilan nilai. Wang mestilah tidak mudah mengalami perubahan nilai. Nilainya tidak mudah berubah dalam jangka masa pendek atau panjang. Nilai wang lebih stabil. Nilai wang sentiasa ada naik dan turun. Nilai wang tidak pernah statik. RM1 hari ini tidak akan sama dengan RM1 esok, dan RM1 hari ini tak mungkin sama nilainya dengan semalam. Jadi sebab ada urus niaga jual beli wang, tetapi nilai dia stabil. Stabil maknanya tak mengalami kejatuhan yang terlalu bawah, rendah, dan tak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi. Memang berlaku naik turun nilai mata wang, tapi nilainya lebih stabil. Okey. Tahan lama. Penting ciri wang yang seterusnya ialah
tahan lama. Wang mesti tidak mudah rosak supaya boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Kalau siapa pernah tengok, dulu duit kertas kita adalah kertas. Sekarang duit kertas kita, duit RM1, duit RM5 dah berbentuk plastik. Okay, jadi dia sukar koyak, nak lipat susah, kena air pun tak basah. Kalau dia letak gambar macam ni, maksudnya gambar ni apa ni? Ini barang tidak tahan lama. Maknanya benda-benda yang sifatnya tidak tahan lama tidak boleh dijadikan sebagai wang. Mudah dibawa. Wang mestilah ringan dan bersaiz kecil dan boleh dibawa ke mana-mana. Wang kita mudah dibawa kan? Kalau ciptaan wang kertas ni dalam bentuk buku macam mana? Senang tak nak bawa? Susah. Tak boleh lipat, tak boleh selit. Okey, wang mesti sifatnya mudah dibawa. Kalau duit shilling kita tu saiz batu-bata, macam mana? Boleh bawa? Susah dibawa. Jadi tak boleh. Wang mestilah mudah dibawa. Boleh diagihkan kepada unit-unit yang lebih kecil. Boleh dibahagikan kepada unit-unit nilai yang lebih kecil bagi membolehkan urus niaga dapat dijalankan dengan tepat. Okey? Maksudnya kalau kita beli barang guna RM50, beli karipap RM1, bayar RM50. Biasanya penjual tu akan tanya kita apa? Ada duit kecil tak? Jadi keperluan untuk duit ini boleh dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil termasuk duit shilling untuk memudahkan urus niaga dapat dijalankan dengan tepat. Kalau kita guna ketulan emas, macam mana kita nak bayar kalau ada pecahan? Takkan kita nak ketuk emas tu jadi serpihan pula. Lepas tu timbang, susah. Okay? Jadi sukar. Jadi ciri wang yang berikutnya mesti boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. Seterusnya kita tengok jenis wang. Jenis yang dikategorikan sebagai wang. Pertama sekali ialah wang kertas. Lepas tu awak pun kenal yang tengah ni ialah wang shilling. Tengok kat sini ada berapa jenis wang? Ada 3 jenis wang. Dan yang ketiga ialah deposit semasa. Deposit semasa dikategorikan sebagai wang sebab deposit semasa ni, pemilik akaun deposit semasa ni akan diberikan buku cek. Dan buku cek tu boleh digunakan sebagai alat pertukaran dengan barang. Jadi deposit semasa ataupun cek itu merupakan sejenis wang juga sebab boleh digunakan untuk berurus niaga. Kita tengok duit shilling. Duit shilling merupakan sejenis wang yang dicipta untuk memudahkan urus niaga yang melibatkan nilai yang kecil. Duit shilling diperbuat daripada logam. Nilai muka duit shilling ialah 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Duit shilling merupakan wang tanda dan wang sah yang terhad di bawah kawalan Bank Negara Malaysia. Wang tanda ni maksudnya ialah nilai pada muka duit shilling tu lebih tinggi daripada nilai logam duit shilling ni. Nilai logam duit shilling. Contoh 10 sen nilai muka duit shilling ni. Nilai pada logam yang dibuat duit shilling 10 sen tu mesti lebih rendah. Itu sebab kalau awak perasan duit shilling kita yang baru ni nak banding dengan duit shilling yang lama. Duit shilling yang lama tu kalau jatuh dia akan bunyi ting. Dia ada logam yang berat, sikit berat. Tapi duit shilling yang baru ni kalau jatuh pun kadang-kadang kita tak perasan. Dia tak ada bunyi. Sebab duit shilling yang sekarang ni dia dah macam plastik. Jadi itu adalah ciri wang tanda yang mana nilai angka permukaan duit shilling ni lebih tinggi daripada nilai sebenar logam wang shilling ni. Kalau nilai muka lebih rendah daripada nilai logam, apa yang berlaku pada duit shilling ni awak rasa? Logam duit shilling ni lagi bernilai daripada nilai muka dia. Orang akan pergi tukar duit shilling kat bank, lepas tu trade in dekat tukang besi ke, dekat tempat logam ke, pergi jual. Sebab dia dapat duit shilling tu RM50, dia boleh jual duit shilling tu punya besi dapat RM60 contohnya. Jadi itu sebab syarat duit shilling ni mestilah ada ciri wang tanda. Maknanya nilai muka lebih tinggi daripada nilai logam duit shilling. Okay. Seterusnya
Wang kertas merupakan sejenis wang yang dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan dikenali sebagai ringgit Malaysia. Wang kertas mempunyai nilai muka RM1, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Okey, ada 5 jenis not wang kertas. Wang kertas dicetak berdasarkan pertukaran asing, rizab emas dan rizab antara bangsa. Jadi ada kadar tertentu cetakan wang kertas berdasarkan pertukaran wang asing, emas atau rizab antara bangsa. Wang kertas merupakan wang tanda dan wang sah yang tidak terhad. Okey, sepatutnya terhad ni. Okey, wang tanda lah, maknanya nilai permukaan wang lebih tinggi daripada nilai material wang kertas ni. Okey, yang ini penting berdasarkan pertukaran asing, emas dan rizab antarabangsa. Maknanya ini adalah bank negara yang tentukan. Contoh setiap RM1 yang dicetak keluar rizab antarabangsa, pertukaran asing dan emas yang ada disimpan dalam bank negara adalah kadar dia, mungkin 0.86 sen. Jadi dia ada nilai yang orang kata direservekan, di backup dalam bank negara tu untuk setiap ringgit pengeluaran duit kertas. Sebab itulah pengeluaran dia terhad, mesti ada kayu ukur tertentu. Tak boleh duit kertas ni dicetak banyak-banyak. Dan kita andaikan duit kertas bila cetak banyak-banyak, ekonomi negara akan makin rancak, akan makin banyak orang ada duit. Salah sebab bila kita terlalu banyak mencetak wang kertas tidak berdasarkan ukuran rizab yang ada di Bank Negara Malaysia, rizab negara, rizab aset negara, nilai wang ni akan jatuh. Okey, jadi dia adalah dia punya nisbah dia. Untuk setiap RM1 ada 0.86 sen rizab di bank negara. Jadi apa-apa yang berlaku pada wang ni, nilai dia ada backup dalam bank negara. Okey, ada simpanan namanya, ada rizab. Okey, itu secara umum dia. Kalau nak faham asas cetakan wang kertas, dia ada penilaian Seterusnya, deposit semasa. Yang ni yang saya kata cek tu. Okey, cek dia ada nombor cek. Okey, awak belajar perniagaan kan? Jadi kita akan tulis berapa RM berapa kat sini jumlah dia, dan cek ni boleh digunakan untuk membuat pembayaran. Deposit semasa membolehkan penyimpan menjalankan urus niaga menggunakan cek dan yang disediakan oleh bank perdagangan sahaja. Penggunaan cek adalah lebih selamat, lebih mudah dibawa dan lebih tepat. Okey, kita boleh tulis jumlah tepat-tepat. RM222.22. Boleh. Okey. Deposit semasa bukan wang sah. Bukan wang sah. Kalau wang sah hanyalah duit shilling dengan duit kertas saja. Dan individu boleh menolak bayaran yang menggunakan cek. Kalau pergi beli barang dapur dekat pasar Borong Selayang, boleh ke bayar guna cek? Tak boleh. Maknanya ada tempat-tempat tertentu, ada urus niaga tertentu yang deposit semasa tidak diterima sebagai wang lah, tidak diterima sebagai transaksi pembayaran. Jadi itu sebab dia kategori bukan wang sah. Deposit semasa boleh ditukar dalam bentuk tunai dan pendeposit boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa. Pendeposit boleh menikmati penggunaan kad juruwang elektronik ATM. Okey. Seterusnya, contoh cek deposit semasa ni lah contoh cek HSBC. Lepas tu ringgit Malaysia berapa. Lepas tu ada nama penerima dan sebagainya lah. Ini ciri cek lah. Okey. Untuk buat pembayaran. Fungsi wang. Sekarang kita tengok fungsi wang pula. Yang pertama ialah sebagai alat perantaraan pertukaran. Wang berperanan sebagai alat perantaraan kerana wang boleh digunakan untuk menjalankan urus niaga, iaitu jual beli barang dan perkhidmatan dengan mudah. Awak bagi duit, penjual bagi barang. Jadi mudah untuk menjalankan urus niaga. Seterusnya, alat ukuran nilai. Ukuran nilai. Kalau kita masuk kedai nak beli barang, apa yang kita tengok dulu? Kita akan cari barang yang kita nak beli. Lepas kita buat apa? Kita akan tengok harga. Okey. Harga tu adalah ukuran nilai. Kalau kita pergi pasar raya, kita tengok harga dalam unit
ringgit Malaysia. Setiap barang dan perkhidmatan dalam pasaran mempunyai harga yang dinyatakan dalam nilai wang. Contohnya, harga sebuah buku ialah RM20 dan harga sebatang pen ialah RM5. Ini bererti nilai sebuah buku bersamaan dengan 4 batang pen. Maknanya, alat ukuran nilai menggunakan wang ini membolehkan kita sebagai pengguna mengukur nilai barang tu. Macam ni kita nak tahu barang tu mahal atau murah? Kita mesti tengok pada harga. Fungsi wang yang membolehkan pengguna dan penjual menentukan nilai barang dengan mudah dan perbandingan nilai dengan barang lain dapat dilakukan. Okey, macam saya cakap tadilah. Perbandingan barang mahal dan murah. Kejut. Kenapa? Oh, terkejut. Bilik air buka lah. Madi nak mandi. Oh, Bilik air sana. Aku nak ambil tudung simpan baik buka sekejap. okey, sekejap. Okey. Jadi fungsi wang boleh membolehkan pengguna dan penjual menentukan nilai barang sama ada murah atau mahal. Okey. Seterusnya, wang sebagai alat penyimpanan nilai. Okey. Wang boleh disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Sebab itulah penting ciri wang diterima umum dan tahan lama supaya dia boleh menjadi alat simpanan nilai dan boleh disimpan pada masa hadapan. Anda mungkin menyimpan sebahagian daripada wang saku anda setiap hari agar dapat membeli sesuatu barang pada masa akan datang. Contoh, wang RM1000 pada bulan ini, masih lagi 1000 pada bulan berikutnya. Okey. Ini kalau simpan sendiri. Tapi kalau simpan dekat bank, nilai dia akan bertambah. Ciri wang yang tahan lama dan mempunyai nilai yang stabil membolehkan wang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Okey. Ini fungsi wang, alat simpanan nilai. Seterusnya, alat bayaran tertunda. Disebabkan nilai wang yang stabil, jadi wang boleh digunakan sebagai alat bayaran tertunda untuk pembelian secara kredit ataupun hutang. Sebahagian urus niaga dalam ekonomi melibatkan bayaran tunai dan ada juga urus niaga yang melibatkan jualan secara hutang atau kredit. Barangan seperti kereta sukar dijual secara tunai kerana harganya mahal dan bukan semua pengguna mampu membeli secara tunai. Penjual mungkin membenarkan pembeli membayar secara ansuran. Contohnya, Cik Azizah membeli sebuah kereta Proton dan bayaran ansuran ialah 600 sebulan. Jadi dia adalah, sebabkan nilainya stabil, jadi wang boleh digunakan sebagai alat bayaran tertunda. Wang yang diterima sebagai alat bayaran tertunda kerana mempunyai nilai yang stabil. Okey. Jadi pengguna ada pilihan sama ada untuk melakukan pembelian barang secara tunai ataupun secara kredit. Perbandingan sistem wang dengan sistem barter. Okey, saya ulang. Sistem wang gunakan duit, sistem barter ialah barang tukar dengan barang. Okey, kita tengok yang pertama. Sistem wang tidak memerlukan kehendak serentak. Maknanya, kita nak barang apa saja kita boleh beli sebab pertukarannya adalah wang. Berbeza dengan sistem barter, kehendak serentak amat diperlukan dalam pertukaran. Maknanya, kalau A nak ayam, B nak ikan. Maknanya, B kena ada ikan, A kena ada ayam. Jadi, perlu ada kehendak serentak. Jadi, itu masalah dalam sistem barter. Sebab kita tak dapat apa yang kita nak. Sebab orang yang kita nak ambil barang dia tu, kita nak bagi barang kita, tak ada apa yang kita nak. Jadi, sukar dipenuhi. Seterusnya, aspek ukuran nilai. Barang diukur berasaskan mata wang ataupun harga. Contoh, sepasang kasut berharga RM25. Sistem barter suka mengukur nilai sesuatu barang. Contoh tadi, ayam dengan kambing. Macam nak ukur? Takkan seekor ayam nak diukur dengan sebelah kaki kambing. Macam mana nak ukur nilai? Contoh, seekor lembu perlu ditukar dengan berapa ekor ayam. Susah nak tentukan nilai. Tapi kalau sistem wang, barang diukur berasaskan mata wang, harga.
Seterusnya ialah simpanan nilai. Sistem wang yang bersifat tahan lama dan tidak mudah rosak menjadikan wang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai yang baik. Wang yang disimpan di institusi kewangan akan dibayar faedah atau dividen. Maknanya ada tambahan nilai pada wang. Sebab wang boleh dijadikan simpanan nilai yang selamat. Berbanding dengan sistem barter, kebanyakan barang yang digunakan dalam proses pertukaran ialah tidak tahan lama, mengalami susut nilai dan tidak boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Maknanya sistem barter ni tak ada apa yang kita boleh simpan. Okey. Seterusnya aspek bayaran tertunda. Sistem wang dapat berfungsi sebagai alat bayaran tertunda. Boleh membeli pada masa sekarang dan bayar pada masa hadapan secara ansuran. Itu wang. Tapi sistem barter, sesetengah barang tidak tahan untuk tempoh yang lama. Nilai sesuatu barang tidak stabil untuk dijadikan pertukaran pada masa hadapan. Jadi tak boleh dibuat sebagai alat bayaran tertunda. Okey, habis soalan pengukuhan. Okey, apakah maksud wang? Okey, ni tolong salin dan buat dalam buku latihan. Okey, komoditi, kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua diterima umum oleh masyarakat dan dijadikan sebagai kata kunci ketiga alat perantaraan pertukaran. Okey, kenal pasti fungsi wang. Wang boleh digunakan untuk menjalankan urus niaga iaitu jual beli. Maksudnya apa? Wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey. Seterusnya, penjual mungkin membenarkan pembeli membayar secara ansuran. Fungsi wangnya apa? Wang sebagai alat bayaran tertunda. Harga sebuah buku ialah RM20. Wang sebagai alat ukuran nilai. Sepatutnya ni alat ukuran nilai ni, salah ni. Bukan bayaran tertunda. Kita tak bayar hutang. Ni sepatutnya alat ukuran nilai. Okey. Wang boleh disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan. Wang sebagai alat simpanan nilai. Okey. Seterusnya, soalan jenis wang. Wang kertas, duit shilling, satu lagi deposit semasa. Ciri-ciri wang ada 6. Diterima umum, penawaran terhad, kestabilan nilai, tahan lama, mudah dibawa, boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. Okey, kenal pasti aspek kelebihan sistem wang berbanding sistem barter. Selesaikan kehendak serentak. Perantaraan pertukaran. Dapat memberikan harga bagi sesuatu barang. Ukuran nilai. Barang boleh dibeli secara ansuran. Alat bayaran tertunda. Lagi, bersifat tahan lama. Alat simpanan nilai. Okey, jadi yang tadi tu maknanya fungsi wang disokong oleh ciri wang. Okey. Berpandukan maklumat di atas, jelaskan fungsi wang bagi sorry saya tak boleh nak tutup notification yang banyak ni. Okey, dah habis untuk subtopik pertama bab 3 iaitu wang.